Oh dengar, kita ada banyak duit. Aku borak sama bapak aku. Dia bagi aku duit. Dia sayang sama aku. Berapa banyak pun aku boleh dapat. Kita boleh tengok wayang gambar. Kita boleh tengok joget. Kita boleh main judi. Semua kita boleh buat. Kita ada banyak duit. Kita ada banyak duit. Industri perfilman pada era 1950-an telah menghasilkan pelakon kanak-kanak yang berbakat dari segi lakonan, sehingga kan ada sebilangan dari mereka berjaya memenangi anugerah pelakon terbaik filem yang diiktiraf di mata dunia. Salah seorang daripada mereka adalah pelakon kanak-kanak yang turut dikenali sebagai Tony Castillo. Tony Castillo atau nama sebenarnya Antonia Castillo dilahirkan pada 13 Julai 1946. Bapanya Don Castillo berasal dari Filipina dan merupakan seorang pemain muzik orkestra. Ibunya pula Edith Castillo merupakan anggota kumpulan Flying Trapeze yang seringkali menjelajah dan membuat persembahan ke seluruh bandar di Asia. Mereka bertemu di Singapura dan berkahwin pada tahun 1942. Setelah pendudukan Jepun, Edith Castillo telah menjadi pereketarian dengan Malay Film Production. Pelakon cilik yang berbakat besar ini telah membintangi banyak filem ketika era 1950-an. Selain daripada wataknya yang cukup ikonik dalam filem Anakku Sazali, beliau juga turut diberi peluang berlakon dalam beberapa buah filem lain, di antaranya Masyarakat Pincang dan Doktor. Oleh kerana lakonannya yang cukup berkesan dalam filem Anakku Sazali, beliau yang ketika itu baru berumur 10 tahun telah dianugerahkan sebagai pelakon kanak-kanak terbaik dalam Festival Filem Asia Pasifik keempat pada 1957 di Tokyo. Selain berbakat dalam bidang lakonan, beliau juga cukup terkenal sebagai peniup trompet termuda dengan gelaran Wonder Boy Singapura. Menurut Tony, meskipun Allahyarham Tan Sri P. Ramlee merupakan orang yang banyak membimbingnya dalam bidang lakonan, tapi orang yang bertanggungjawab membawanya ke bidang ini adalah Pani Majumdar, iaitu seorang pengarah dari India. Pani Majumdar telah mencadangkan kepada P. Ramlee untuk mengambil Tony sebagai pelakon dalam filem Anakku Sazali tanpa melalui screen test seperti kebanyakan pelakon lain, dan bakat yang ada pada dirinya ini sangat menjadi serta menampakkan dia sebagai budak yang benar-benar nakal di dalam filem tersebut. Menurutnya lagi, ketika dia masih kanak-kanak, perhubungannya dengan P. Ramlee amat baik dan tidak menghadapi masalah tentang pembacaan dialog. Mereka seringkali berbual-bual dan bergurau senda. Tambahan lagi, pada waktu itu rumahnya dengan P. Ramlee tidaklah begitu jauh. Apabila beliau sedang belajar bermain trompet, P. Ramlee akan memekik, "Hei, tikus tanah, tidak ada masa lain untuk berlatih ke?" Perhubungan mesra di antara mereka berdua ketika itu umpama anak dengan bapa. Bagaimanapun, Tony tidak berkecimpung lama dalam bidang filem. Beliau mula mengubah haluan hidupnya dengan menumpukan perhatiannya dalam bidang muzik. Ini kerana menurutnya, bidang muzik ini menghasilkan pendapatan yang lumayan jika dibandingkan dengan hasil bermain filem. Menurutnya, bermain filem memerlukan masa yang terlalu banyak, tetapi bayarannya tidak seberapa. Ini kerana dalam sesebuah filem dianggarkan mengambil masa selama 3 bulan untuk disiapkan, dan beliau hanya menerima bayaran sebanyak 400. Namun dengan bermain muzik di kelab malam, beliau menerima bayaran sebanyak 200 hingga 250 seminggu, dan dalam masa sebulan beliau boleh mendapat sehingga 1000. Menceritakan pengalamannya bersama isteri Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, iaitu Allahyarhamah Puan Sri Saloma, Tony menyatakan kenangan yang tidak dapat dilupakannya adalah sewaktu tahun 1974 di Kelab Mariani, Kuala Lumpur. Saloma datang ke situ untuk bertemu kawan lama dan Tony juga berada di situ. Ketika itu, kerongsang Saloma telah terjatuh ke lantai dan Tony memungutnya untuk dikembalikan semula kepada Saloma. Tetapi Saloma memberikan semula kerongsang tersebut kepadanya sebagai tanda kenang-kenangan. Dalam bidang seni suara, Tony pernah merakamkan 9 buah lagu Melayu ke piring hitam, sekaligus menobatkannya sebagai artis sukan Melayu pertama yang menembusi bidang lagu-lagu Melayu di bawah syarikat piring hitam PAL Record. Apa yang menariknya, kesemua 9 buah lagu itu merupakan hasil ciptaannya sendiri yang mengisahkan tentang hidupnya. Sementara seni kata ditulis oleh Yaakob Yem dan Esmilda. Penyusun lagu pula adalah Jan Johari. Walaupun bukan berbangsa Melayu, beliau tidak pernah mengalami sebarang kesulitan semasa merakamkan lagu berkenaan. Menurutnya, kesemua lagu-lagu ini adalah lagu Inggeris yang terdapat dalam album yang dirakamkan dan dipasarkan untuk pasaran luar negeri.
Album pertama miliknya adalah berjudul Insaf yang mengandungi 10 buah lagu termasuk lagu Anakku Sazali. Lagu tersebut telah pun mendapat keizinan untuk dirakamkan daripada anak Allahyarham Tan Sri P. Ramlee iaitu Nasir P. Ramlee. Antara lagu-lagu yang terdapat di dalam album itu ialah Kisah Laguku, Ulang Tahun Hari Jadi, Damai, Orang Baru, Aku Terharu, Rena, Kesalahan, Pengalaman di Rantau dan Datang Setelah Menghilang. I always thought I could be alone. I never knew that I couldn't make it on my own. So now don't be surprised, 'cause I need you by my side. Baby, can't you see what your love still means to me? Menurut akhbar berita harian 30 April 1985 dan berita minggu 1986, Tony Castillo telah memeluk agama Islam pada tahun 1978. Perjalanan Tony ke jalan agama Islam bukanlah suatu yang mudah, ada banyak onak dan durinya. Pada awalnya, beliau menyatakan mahu menggunakan nama Syaiba Abdullah Muhammad, namun seorang alim dan muazzin dari Mesir mencadangkannya menggunakan nama Muhammad Nur Abdullah. Menceritakan bagaimana hatinya boleh tertarik pada agama Islam, Tony menyatakan bahawa pada suatu hari beliau telah menerima sebuah buku terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggeris dari seseorang. Sejak dari situ, beliau cuba mendalami agama tersebut dengan bersungguh-sungguh. Pernah suatu ketika dahulu, beliau bangun pada pukul 2 pagi untuk membaca surah Al-Fatihah, tetapi beliau gagal. Bagaimanapun, berkat kesungguhan dan ketekunannya itu, akhirnya beliau berhasil. Setelah itu, beliau banyak menghabiskan masanya mendalami agama di samping menerima undangan untuk memberikan syarahan-syarahan dalam beberapa majlis keagamaan. Menurutnya, hampir setahun lamanya beliau meninggalkan dunia muzik semata-mata untuk melakukan pengajian dan penyelidikan dalam bidang agama di Malaysia. Setelah itu, beliau mula bergiat dalam bidang muzik, namun meletakkan beberapa syarat seperti hanya akan bertugas pada setiap malam selepas solat waktu Isyak. Bidang muzik ini sudah menjadi darah dagingnya sejak dari kecil dan agak sukar untuknya terus meninggalkan pekerjaan ini. Namun begitu, beliau menganggap ini semua adalah ujian untuk melihat sama ada beliau mampu menahan godaan yang wujud dalam dunia hiburan atau sebaliknya. Selain itu, beliau juga ingin membuktikan kepada orang ramai bahawa selepas memeluk agama Islam dan berdakwah, beliau tidak gentar untuk menghadapi cabaran dalam dunia hiburan. Buktinya, beliau pernah memberikan syarahan dalam satu majlis sempena Isra' dan Mi'raj anjuran jawatan kuasa keagamaan Surau Estate Gimmoh. Menurut seorang sahabat Tony dalam Facebook miliknya, Muzika menyatakan hasrat Tony mahu menghasilkan sebuah buku kecil yang berjudul Is Islam the Beast or the Last Bastion? Tidak kesampaian. Ini kerana beliau telah dimasukkan ke Hospital Besar Changi akibat penyakit bara hati. Walaupun menghidap penyakit itu, beliau gagalkan diri juga untuk bekerja dan berlakon dalam satu telemovie berjudul Empire pada November 2010. Setelah beberapa minggu berada di hospital, Tony telah mengepuskan nafas yang terakhir pada 13 Disember 2010 kira-kira jam 4 petang. Jenazahnya telah disembahyangkan di Masjid Ba'alwi dan disemadikan di Pusara Abadi, Singapura. Sumbangan Tony dalam bidang seni boleh dianggap cukup besar dan dia juga merupakan seorang penyanyi yang hebat. Semoga roh Allahyarham Muhammad Nur Abdullah ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah.